Salam sejahtera, anda menonton cerita-cerita di sebalik berita. Sudah tentu pada waktu ini kita memberi tumpuan kepada apa yang berlaku khususnya di beberapa buah negeri terkait dengan musibah banjir. Dan kalau boleh saya nak mulakan dengan saya memaparkan di laman portal info bencana JKM. Ini yang anda boleh saksikan statistik mangsa bencana di pusat pemindahan kategori banjir. Kalau diikutkan update ataupun kemas kini sehingga jam 4 petang tadi, dilaporkan jumlah mangsa pada ketika ini adalah 21,975 mangsa melibatkan 6,060 keluarga mangsa. Dan dilaporkan juga sehingga jam 4 petang tadi 288 pusat pemindahan dibuka. Ini membabitkan 6 negeri. Kalau boleh saya nak bacakan yang pertamanya iaitu di Pahang kategori bencana banjir. Sehingga jam 4.55 petang tadi jumlah mangsa banjir dilaporkan di Pahang secara khususnya meningkat kepada 12,925 mangsa. Ini peningkatan berbanding lebih kurang pada tengah hari tadi iaitu jumlahnya dilaporkan pada tengah hari tadi adalah 10,880 mangsa. Tetapi sehingga jam 4.55 petang tadi 12,925 mangsa itu adalah angka baharu membabitkan jumlah keluarga iaitu 3,598 keluarga. Dan anda boleh lihat pecahan-pecahan bagi kategori lelaki dewasa dan juga perempuan dewasa, bayi lelaki, bayi perempuan dan juga kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Saya nak beralih ke negeri yang kedua kategori banjir iaitu negeri Johor. Kalau diikutkan dalam di portal ini dilaporkan 6,980 mangsa membabitkan keluarga 1,856 keluarga. Kemudian negeri Selangor 3 pusat dibuka membabitkan 162 mangsa membabitkan jumlah keluarga yang terbabit ataupun yang terlibat dalam musibah banjir adalah 49 buah keluarga. Di Perak 542 mangsa membabitkan 152 keluarga. Kemudian di negeri Terengganu 1,044 mangsa membabitkan 327 keluarga dan 10 pusat pemindahan dibuka. Kelantan 3 pusat pemindahan dibuka membabitkan mangsa adalah 322 mangsa daripada 78 keluarga. Kalau boleh saya nak terus bersama dengan Wakil Esro Awani di Terengganu, Nur Fazila Ali, untuk memberikan perkongsian dan juga kemas kini khususnya di negeri Terengganu. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, jumlah terkininya adalah 1,044 mangsa daripada 327 keluarga. Saya difahamkan Faziza kini berada di pusat pemindahan sementara ataupun PPS di Kampung Pasir Gajah, Kemaman. Dan Kemaman juga dikatakan antara daerah yang paling teruk terjejas. Kalau boleh dikongsikan kepada kami kemas kini secara khusus dan juga secara terperinci banjir di seluruh negeri Terengganu bagaimana setakat ini? Baik, terima kasih Fauzi. Baik Fauzi, sebenarnya saya baru saja tiba di Kemaman bagi melakukan tinjauan bersama dengan pegawai-pegawai bomba yang berada daripada peringkat negeri dan juga daerah. Baik Fauzi, keadaan banjir di Terengganu pada ketika ini semakin buruk di mana jika pada jam 3 petang tadi hanya 645 mangsa yang dilaporkan terjejas, namun pada petang ini ianya meningkat kepada 1,440 orang mangsa. Susulan itu juga sebanyak 10 pusat pemindahan sementara telah diaktifkan melibatkan daerah Dungun dan juga Kemaman. Menerusi gelombang banjir kelima ini, daerah Kemaman terus merekodkan jumlah mangsa yang tertinggi di mana sehingga kini seramai 844 mangsa telah terjejas. 266 keluarga ini telah ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara. Sementara itu, jumlah mangsa di Dungun pula masih kekal dengan 200 orang. Di mana 3 buah pusat pemindahan sementara telah diaktifkan bagi menempatkan 61 buah keluarga. Baik Fauzi, kalau kita lihat pada ketika ini trend kenaikan jumlah mangsa banjir ini terus berlaku. Namun bagi menjawab keadaan semasa banjir di Terengganu ketika ini, saya bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Tuan Muhammad Hilman Abdul Rashid. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh perincikan kepada penonton Esro Awani pada petang ini bagaimana kenaikan trend semasa masa banjir dan keadaan banjir yang berlaku pada ketika ini Tuan. Okey, satu perkara yang menyumbang kepada kenaikan paras air di Sungai Kemaman ini kerana di hulu sungainya limpahan air sungai iaitu Sungai Cerul,
dengan Sungai Tebak ini telah melimpah ke Sungai Kemaman. Dan hujan hulu ni adalah juga penyumbang kepada pelimpahan air sungai lah. Apa yang ketaranya ialah apabila pada malam ini air pasang besar pada jam 1 pagi melibatkan ketinggian sebanyak 2.42 meter. Dan kalau hujan berterusan sampai ke pagi nanti, sudah tentulah perpindahan besar-besaran akan berlaku pada malam ini. Dan insya-Allah kita pasukan-pasukan penyelamat sudah pun bersedia dengan menggunakan utilitinya, kenderaan utility bagi membuat pemindahan mangsa-mangsa banjir, insya-Allah. Baik Tuan, kalau kita lihat juga sepanjang pemantauan yang kita lakukan, masih ada lagi kanak-kanak ataupun orang ramai berhampiran di kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir. Sedangkan berulang kali pihak berkuasa telah mengatakan bahawa jangan jadikan kawasan banjir ini sebagai pesta. Mungkin ada amaran yang dapat diberikan kepada masa-masa ini bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku, Tuan? Kita ulangi sekali lagi lah. Kita tak jemu-jemu untuk mengulangi nasihat kita supaya jangan bermain air ketika musim banjir ini. Jangan jadikan musim banjir ini sebagai pesta air sehingga meragut nyawa kita sendiri, ahli keluarga kita. Yang ini kita tidak ingini. Dan saya tidak nak statistik kematian disebabkan oleh banjir berlaku pada tahun 2019 berulang lagi, meningkat daripada 16 orang kepada angka yang lebih tinggi. Dan kalau boleh kita hentikan statistik ini, cukup setakat ini. Dan alhamdulillah setakat hari ini, kita hanya ada beberapa orang mangsa saja di negeri Terengganu ini dan musim tengkujuh ini. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian bersama dengan Astro Awani. Fauzi, baik itu antara perincian yang dibawakan oleh Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Fauzi. Dan seperti yang kita tahu, pada Khamis lalu juga penduduk di negeri Terengganu ini telah dikejutkan dengan berita fenomena ombak besar, di mana kejadian itu telah menyebabkan sebahagian pantai di negeri Terengganu ini telah terjejas. Dan pada kali ini juga pihak bomba maupun pihak keselamatan yang lain masih bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku, Fauzi. Faziza ataupun Mekja, kalau boleh, adakah Tuan Hilman masih berada di situ? Saya nak ajukan satu soalan kepada Tuan Hilman Abdul Rashid, Pengarah Bomba Terengganu. Kalau boleh sampaikan soalan saya kepada beliau. Sejauh mana kesiapsiagaan bagi pihak bomba dalam mendepani gelombang kelima banjir khususnya di negeri Terengganu? Baik Fauzi. Baik Tuan, bagaimanakah tahap kesiapsiagaan pihak bomba dalam menghadapi bencana gelombang kelima yang melanda ketika ini, Tuan? InsyaAllah kita bersama dengan agensi lain telah pun bersiap sedia daripada awal lagi. Dan kalau kita tengok trend peningkatan mangsa banjir ini, malam ini kita akan buat pemindahan secara besar-besaran. Sudah tentulah kita akan menggunakan kenderaan-kenderaan four-wheel drive dengan kenderaan-kenderaan lori dan sebagainya. Dan yang ini kita akan buat deploymentnya ataupun pemindahannya ataupun daripada zon 1 iaitu di Kuala Terengganu, Kuala Nerus sebagainya. Dan kita akan bawa ke Kemaman ini secepat mungkin pada malam ini. InsyaAllah. Baik Fauzi, seperti yang dilaporkan, Terengganu telah melalui 5 gelombang banjir dan saya yakin pihak bomba ataupun pihak-pihak agensi keselamatan yang lain sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi gelombang banjir seterusnya. Seperti Jabatan Bomba, walaupun mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran memandangkan negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19, namun kesiapsiagaan maupun SOP tetap dijaga. Dan peringatan yang sama juga turut diberikan kepada mangsa-mangsa yang terjejas walaupun terpaksa berpindah, berangkut, menaiki bot dan sebagainya. Namun SOP itu tetap dipatuhi, Fauzi. Meja, hasil pemerhatian Meja, kalau Meja katakan ini adalah gelombang kelima banjir yang berlaku di negeri Terengganu, bagaimana pemerhatian dan juga tinjauan Meja dalam melihat kepada kerjasama dan juga pematuhan arahan daripada penduduk dalam mana mematuhi segala nasihat dan juga arahan pihak berkuasa dalam mendepani gelombang kelima banjir ini? Baik Fauzi, memandangkan Terengganu ini antara negeri yang sering dilanda banjir dan saya yakin para penduduk juga telah melakukan persediaan awal dan mereka juga mungkin lebih arif dengan keadaan semasa kawasan yang mereka diami, bagaimana keadaan air dan sebagainya. Namun begitu Fauzi, pihak keselamatan terus mengingatkan mereka agar tidak melakukan pemindahan di saat-saat akhir kerana bimbang kejadian yang tidak diingini berlaku. Walaupun mereka telah biasa ataupun lali menghadapi
keadaan banjir ini kerana saban tahun menjadi mangsa bencana alam ini. Namun itu bukanlah jaminan bagi mereka berasa selamat untuk berada di rumah. Dan itu juga adalah amaran yang diberikan oleh pengarah bomba Terengganu menerusi perkongsian bersama saya pada 11 pagi tadi, di mana melakukan tindakan berpindah pada saat akhir itu boleh mengundang pelbagai risiko seperti terkandas dan sebagainya. Dan seperti yang Tuan Hilman sebutkan tadi, setakat ini tiada sebarang kecederaan jiwa ataupun kehilangan nyawa dilaporkan menerusi banjir kelima ini. Daripada banjir pertama bermula pada November lalu sehingga ke hari ini, Fauzi, gelombang banjir kelima, tiada nyawa yang terkorban akibat banjir seperti yang berlaku di negeri-negeri yang lain, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Nur Fazila Ali atas perkongsian perkembangan terkini situasi banjir di negeri Terengganu. Dan sebentar tadi pun Fazila ada menemu bual Tuan Hilman Abdul Rashid. Tuan Hilman adalah pengarah bomba Terengganu, membawakan perkembangan terkini khususnya di negeri Terengganu dalam mana bercakap tentang gelombang banjir yang kelima di negeri Terengganu. Seperti yang saya kongsikan pada awal tadi, 1044 mangsa di negeri Terengganu direkodkan kemaskininya setakat jam 3.54 petang, membabitkan 327 keluarga. Baiklah, cerita berehat seketika kembali selepas ini.